Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari raya semua. Okay, hari ini adalah hari raya yang kelima. Kita akan start dengan PDPR Matematik. Okay. Untuk tahun 4 cemerlang, kita baru masuk pecahan. Okey, kat sini cikgu nak tunjukkan modul yang telah dibekalkan kepada kamu semua, iaitu kalau kamu tengok kat sini ada nota yang dibekalkan oleh cikgu. Okey, kat sini cikgu terangkan beberapa perkara yang perlu kamu tahu sebelum kita menjalankan ataupun kita membuat operasi yang melibatkan pecahan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey, hari ini kita nak mengenal dulu. Sebelum cikgu kita akan masuk ke topik yang seterusnya, iaitu penukaran pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur dan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Okey, kita kenal dulu. Boleh? Okey. Hari ini cikgu nak tunjukkan apa itu pecahan. Apa dia itu pecahan? Kenapa wujud nombor pecahan? Okey, wujudnya nombor pecahan disebabkan oleh ada nombor yang lebih kecil daripada satu. Contoh, cikgu ada selai kertas, kita panggil satu kertas. Ada tak yang lebih kecil daripada satu kertas? Jawapannya ada. Sebab apa? Sebab bila cikgu lipat kertas ini kepada dua bahagian, nampak? Cikgu lipat, dia lebih kecil daripada satu, betul tak? Satu kertas. Bila cikgu lipat, dia lebih kecil daripada satu kertas. Bermaksud ada nombor yang lebih kecil daripada satu. Okey. Mari kita kenal apa itu pecahan. Okey, pecahan apabila sesuatu objek ataupun sesuatu bahan ataupun sesuatu apa sekalipun dipecahkan ataupun dibahagikan kepada kawasan ataupun bahagian yang sama besar. Contohnya kat sini cikgu ada selai kertas. Kalau cikgu bahagi kepada dua, kertas ini bermaksud ini pecahannya adalah per dua. Per dua. Pastikan sama. Kalau tak sama macam ni. Contoh. Nampak? Cikgu pecahkan kepada dua bahagian yang tak sama. Yang ini bukan pecahan. Bukan pecahan. Yang ni kamu tak boleh kata ini 1/2 cikgu. Yang ni 1/2 cikgu. 1/2 ni dengan 1/2 ni sama tak? Tak sama. Maksudnya dia bukan pecahan. Pecahan mesti sama. Okay. Yang ni cikgu kata pecahan per 2. Per 2 sebab dia ada dua bahagian. Kita per 2. Okay. Kalau cikgu pecahkan lagi kepada 4 bahagian, dia makin kecil kan? Okay, satu bahagian ni makin mengecil. Okay, nampak? Sekarang cikgu pecahkan kepada 4 bahagian yang sama besar. Yang ni kita panggil dia per 4. Per 4. Boleh? Cikgu belum masukkan dia punya pengangka. Ini baru penyebut per yang bawah tu. Per 4. Okey. So, nanti kita tunjuk satu contoh. Okey. Cikgu melorotkan satu daripada 4 yang ada ni.
Yang ni kita panggil dia 1/4. Kita panggil apa? 1/4. 1 penyebut keseluruhan bahagian di dalam satu objek. Kita panggil dia yang ni pengangka 1/4. Tengok satu yang di atas ni kita panggil dia pengangka keseluruhan 4 bahagian ni dalam satu objek ni per 4. Yang ni kita panggil dia penyebut. Boleh? Kalau cikgu lorek 2 bahagian, bermaksud dia akan dapat 2/4. Kalau 3 bahagian, 3/4. Kalau 4 bahagian, 4/4. 4/4, untuk pengetahuan kamu, dia sama sebenarnya dengan sehelai kertas ataupun dengan satu kertas. Kalau cikgu lorekkan semua ni, bermaksud cikgu melorek satu kertas. Dalam pecahan dia 4/4. 4/4 adalah 1. 5/5 adalah 1. 6/6 adalah 1. Boleh? Bila kita lorek pengangka sama dengan penyebut, maksudnya semua keseluruhan, makanya kita akan menjadikan ianya 1. Boleh? Okey. Cikgu nak tunjuk kamu. Pecahan tak wajar, pecahan tidak wajar. Apa maksud pecahan wajar, pecahan tak wajar, pecahan setara dan nombor bercampur? Okey. Pecahan wajar. Contoh. Pecahan wajar di mana pengangka kurang daripada penyebut. Pengangka lebih kurang daripada penyebut. Okey. Soalnya yang atas ni lebih kurang daripada yang bawah. Ni kita panggil pecahan wajar. Okey, yang ni pula. Kita tengok 3/2. Atas ni lebih besar daripada penyebut. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Yang ni kita panggil pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar. Yang ni pecahan wajar, ni pecahan tak wajar. Senang je. Kepala besar, pecahan tak wajar. Kepala kecil, pecahan besar. Boleh? Okey, kemudian kita tengok pecahan setara. Apa maksud pecahan setara? Pecahan setara adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Contoh, cikgu nak tunjuk kat sini. Okey. Cikgu ada 2 pecahan sebenarnya kat sini. Okey. Yang ni kita akan lorekkan dia supaya dia jadi 1/2. Kita perlu lorek ya. Okey. Yang ni 1/2. Besar ni. Besar ni ya. 1 daripada 2 kita panggil dia 1/2. Yang ni 1/2. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Okey. Yang ni pecahan dia per 4 Per 4. Sekarang kita nak sama besarkan bahagian ni, yang pecahan bawah dan pecahan atas. Berapa yang cikgu perlu lorek di atas supaya sama? Tentulah berapa? 1. 1 ke cikgu nak lorek? Kalau 1 dia mesti kurang daripada bahagian yang bawah kan? Cikgu nak sama. Jadi kita try dulu 1. Sama tak? Tak sama kan? Jadi cikgu kena lorek
Ini 1/4 dan ini 1/4. Okey, 1/4 dengan 1/4 berapa? 2/4. Kan? So 2/4 sebenarnya ini 2/4 Okey, 2/4 sebenarnya sama besar dengan 1/2. So kita boleh kata 1/2 adalah setara dengan 2/4. Boleh faham? Ataupun kita nak tukar lagi. Cikgu try tukar. Kita tukar tengok. Boleh lipat lagi. 1/2 juga sama besar dengan 1, 2, 3, 4. 4/8. Boleh. Okay, yang tu dulu untuk hari ni. Oh, sorry. Ada lagi satu. Nombor bercampur. Sekejap. Okay. So, kamu kena fahamkan dulu. Pecahan setara adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Okay. Do you understand? So, cikgu harap kamu faham. Okay. Seterusnya kita akan masuk nombor bercampur. Apa benda nombor bercampur? Nombor bercampur dia asalnya dia okay, contohnya begini ya. Cikgu ada 2 helai kertas. Sorry. Cikgu ada macam ni. Kertas cikgu besar ni gini. Ini 1. Ini besar apa ni? Besarnya sama dengan dia. 1/2. Kalau cikgu lipat yang ini 1/2. Yang ini 1. Selai kertas, seloret selai kertas. Yang ini seloret 1/2 kertas. Nampak? Ini yang dinamakan dengan nombor bercampur. Ini 1, ini 1/2. Makanya akan jadi 1/2. Boleh faham? Boleh faham tak? Inilah dinamakan nombor bercampur. Okey. Nombor bercampur terdiri daripada nombor bulat. Maksudnya nombor yang tidak ada pecahan. Kalau kertas, maksudnya kertas yang tidak dipecahkan. Maksudnya dia solid 1. Kalau 2 pun dia tidak dipecahkan. Dia tidak 2 macam ni. Okey, nombor bulat. Kalau kek, kita akan dapat sebiji kek dan kek yang satu lagi ini telah dipotong kepada 2 bahagian. Dan yang tinggal hanya 1 bahagian sahaja. Ini yang dinamakan dengan nombor bercampur. Boleh? Nombor bercampur maksudnya dia lebih daripada 1. Gabungan antara objek yang solid ataupun nombor bulat dan juga objek yang telah dipecahkan. Gabung sekali, maknanya ini dapat 1, ini 1/2, maksudnya 1/2. Macam mana kita nak tulis? Tulis gini. Ini yang dinamakan, yang ni 1, yang ni 1/2, makanya dapatlah nombor bercampurnya 1 dan 1/2. Kita gabungkan sekali. Okey, boleh. Senang je. Kamu boleh try kamu boleh tulis beberapa contoh nombor bercampur. Dan cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan nombor bercampur. Okey, setakat itu. Sekejap lagi kita akan masuk ke kemahiran seterusnya, iaitu kemahiran menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan pecahan tidak wajar. Kita nak tukar dia jadi nombor bercampur balik. Okey guys, see you.